Tetapi berimannya pak saudara Fir'aun ni, ini tidaklah disebut dalam Quran, tak disebut dalam hadis, tetapi disebut di dalam riwayat ahli tafsir, khususnya sebagaimana yang saya baru sebut tadi. Jadi pakcik Fir'aun ni, menurut ahli tafsir juga, dia ni terlibat dalam ahli jawatan kuasa mesyuarat Fir'aun. Dia terlibat dalam jawatan kuasa mesyuarat. Sebab tu dia tergesa-gesa. Dia duduk dalam mesyuarat, di mana dalam mesyuarat itu Fir'aun dan menteri-menteri yang lain mencari jalan bagaimana nak bunuh Musa. Walaupun Fir'aun cuba bunuh Musa sejak kecil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk meneruskan jadual kuliah maghrib saya yang sudah lama tertangguh di surau ini. Kemudian yang kedua, saya baru habis demam dengan batuk dan sebagainya. Suara pun baru pulih ni, jadi suara saya tak berapa sempurna malam ni. Minta maaf kalau ada mana-mana kelemahan. Dan yang ketiga, saya akan berhenti tepat jam 8.35, iaitu waktu isyak. Saya akan terus bertolak sebab nak balik kampung Ipoh. Tapi nak ambil anak dulu, anak perempuan, anak dara dekat Gombak. Jadi kena sampai sana lebih kurang pukul 9.30 lah. Lepas tu terus bertolak ke Ipoh. Saya dah jamak tadi solat isyak ke dalam solat maghrib saya. Baik, malam ini saya nak dasarkan kuliah saya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya Musa
Sekejap. Mana dia? Ya tuan-tuan, mana nota saya? Waja'a min aqsal madinata rajulun yas'a dan telah datang, dan telah datang daripada pinggiran kota, seorang lelaki yang tergesa-gesa, atau yas'a, berlari-lari, tergopoh-gopoh, mencari ataupun mendapatkan Nabi Musa alaihi salam. Apabila dia bertemu dengan Nabi Musa AS, dia pun berkata, Ya Musa, wahai Musa, innal mala'u ya'tamiruna bika, sesungguhnya para pembesar Mesir sedang mengadakan komplot ataupun mengadakan konspirasi terhadap kamu. Liyaqtuluka, mereka berkomplot ataupun berkonspirasi itu adalah untuk membunuh kamu. Matlamat mereka adalah membunuh kamu. Mereka nak membunuh kamu dan mereka kena cari jalan bagaimana untuk dapat membunuh kamu tanpa dibantah oleh rakyat Mesir. Fakhruj, maka hendaklah engkau keluar daripada bumi Mesir ini. Inni laka minan nasihin, sesungguhnya aku ini hanyalah pemberi nasihat kepada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, ini adalah ayat 20 daripada surah Al-Qasas, di antara beberapa ayat dari surah Al-Qasas sendiri dan juga surah-surah yang lain yang membawa kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana di dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana ada seorang lelaki yang mencari Nabi Musa alaihi salam, yang pada waktu itu dalam persembunyian di kota Mesir. Nabi Musa dah lama meninggalkan kota Mesir. Kemudian dia memberanikan diri memasuki semula kota Mesir, dan dalam keadaan bersembunyi. Oleh kerana itulah lelaki yang Allah ceritakan dalam ayat ini, Yas'a. Yas'a tu maksudnya berlari-lari. Diambil daripada perkataan sama dengan perkataan sa'a. Sa'i. Kan sa'i itu kan berlari-lari anak. Jadi lelaki ini berlari-lari, tergopoh-gopoh mencari Nabi Musa alaihi salam. Kenapa dia tergopoh-gopoh mencari Nabi Musa alaihi salam? Ada sebabnya. Ahli tafsir memberikan beberapa pendapat tentang siapakah lelaki ini.
Tidak ada disebut di dalam riwayat atau maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ahli-ahli tafsir ada menyebutnya. Antaranya Al-Mahdawi daripada Qatadah mengatakan lelaki itu ialah Syam'un. Syam'un, nama dia Syam'un, mukminun ali Fir'aun. Dia adalah seorang lelaki yang beriman dari kalangan keluarga ahli keluarga Fir'aun. Kalau ikut As-Suhaili pula, Imam As-Suhaili nama lelaki ini adalah Talut. Talut, sama ada ia Talut yang memerangi Raja Jalut, saya kira tidak, sebab zaman dia tak sama. Sama juga macam Yusuf yang disebut pada Maryam. Yusuf yang disebut pada Maryam bukan Nabi Yusuf, tetapi seorang lelaki soleh yang sezaman dengan Maryam. Jadi saya percaya Talut ini bukanlah Talut yang menyerang Jalut. Talut yang ada di zaman itulah, di zaman Nabi Musa itu. Namun pendapat yang lebih menarik ialah apa yang dikatakan As-Sa'labi. Imam As-Sa'labi kata, hazar rajul, lelaki yang tergopoh-gopoh berlari-lari mencari Nabi Musa AS itu, namanya hazar rajul huwa Hizqil. Lelaki ini namanya adalah Hizqil bin Sabura, tu nama dia, Hizqil bin Sabura. Siapa dia? Mukminun, seorang lelaki yang beriman. Sama macam pendapat Syam'un tadi, pendapat Al-Mahdawi tadi atau Qatadah tadi. Mukmin, dia seorang lelaki beriman, ahli Fir'aun, dari kalangan ahli keluarga Fir'aun. Sama macam apa kata Qatadah tadi, As-Sa'labi kata dia adalah orang yang beriman dari kalangan ahli keluarga Fir'aun. Dan apa yang lebih menarik, Sa'labi menyebut wa kana ibna ammu Fir'aun. Lelaki ini adalah pakcik Fir'aun, bapa saudara Fir'aun. Dalam erti kata lain, dia adalah tok angkat kepada Nabi Musa AS. Fir'aun jadi bapa angkat Nabi Musa, maka pakcik Fir'aun tentulah menjadi tok saudara kepada Nabi Musa AS. Tok angkat lah, bukan ada hubungan darah, tok angkat. Dari sini tuan-tuan, kita mengetahui bahawa kalau Asyah, ahli keluarga Fir'aun yang beriman, Asyah isteri Fir'aun sendiri, Asyah binti Muzahim. Tetapi maklumat berimannya Asyah ini daripada Al-Quran juga, dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tetapi berimannya pak saudara Fir'aun ni, ini tidaklah disebut dalam Quran, tak disebut dalam hadis, tetapi disebut di dalam riwayat ahli tafsir, khususnya sebagaimana yang saya baru sebut tadi. Jadi pakcik Fir'aun ni, menurut ahli tafsir juga, dia ni terlibat dalam ahli jawatan kuasa mesyuarat Fir'aun. Dia terlibat dalam jawatan kuasa mesyuarat. Sebab tu dia tergesa-gesa.
Dia duduk dalam mesyuarat, di mana dalam mesyuarat itu Fir'aun dan menteri-menteri yang lain mencari jalan bagaimana nak bunuh Musa. Walaupun Fir'aun cuba bunuh Musa sejak kecil lagi, itu berbeza. Yang Fir'aun keluarkan peraturan membunuh anak lelaki Bani Israel. Perempuan mengandung, daftar. Bila dia nak melahirkan, tengok. Kalau anak perempuan, biarkan. Kalau anak lelaki, bunuh. Ya, bunuh. Tapi Fir'aun tak dapat bunuh. Kenapa waktu ini, waktu perkara ini dibincangkan, Fir'aun tak boleh bunuh saja Musa macam dia cuba nak bunuh Musa sebelum tu? Tak boleh. Sebab suasana dah berbeza. Nabi Musa pada waktu itu, ya, dah jadi anak angkat Fir'aun. Sebab tu Fir'aun tak boleh main bunuh-bunuh suka hati. Dia kena cari sesuatu yang membolehkan dia bunuh Musa tanpa rakyat Mesir menentang. Dia mesti cari jalan. Minta maaf tuan-tuan. Dia mesti cari jalan, ya, untuk bunuh Musa dengan satu kaedah yang rakyat mesti bersetuju. Dia tak boleh bunuh saja, ya, tak boleh bunuh saja. Akhirnya Fir'aun jumpa satu perkara. Apa dia? Peristiwa lelaki datang cari Nabi Musa ni semalamnya. Hari ini Nabi Musa dicari oleh lelaki ini semalam. Apa berlaku semalam? Musa membunuh seorang lelaki Bani Israel. Tapi Nabi Musa sebenarnya, cerita sebenarnya begini tuan-tuan. Ini the untold story dia, ya. Dia ada the untold story dia. Kisah sebenarnya begini. Lelaki yang Nabi Musa bunuh ni, dia sebenarnya nak bunuh seorang lelaki yang lain. Lelaki yang Nabi Musa bunuh ni bangsa Qibti, sebangsa Fir'aun. Lelaki yang nak dibunuh oleh lelaki ini berbangsa Israel, sebangsa dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa bukan nak bunuh lelaki ini, dia cuma nak menyelamatkan nyawa. Lelaki Qibti ni sedang mencekik lelaki Israel ni, sebab dia membuli. Menjadi kebiasaan bangsa Qibti membuli, menindas bangsa Bani Israel di Mesir. Jadi lelaki Qibti ni cekik tengkuk lelaki Israel. Nabi Musa dah suruh lelaki Israel ni minta tolong. Nabi Musa dah suruh dah lelaki Qibti ni berhenti mencekik, tapi lelaki ni tak peduli. Nabi Musa terpaksa berfikir pantas, macam mana nak menyelamatkan nyawa. Nabi Musa nampak salah satu cara, tumbuk lelaki ni. Tumbuk lelaki Qibti ni, ya, tumbuk dia supaya dia rasa sakit, dia tercampak, dia lepaskan cekikan. Itu tujuan dia. Jadi Nabi Musa pun tumbuk. Perkara ni Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran. Fawakazahu Musa. Musa menumbuknya. Musa menumbuknya. Biyadihi, dengan tangannya. Kemudian dia menghimpunkan asabi'ahu. Dia memukul dengan tangannya, dengan cara dia mengumpulkan asabi'ahu, jari-jari tangannya, ya, maknanya menumbuklah tu.
Ya, ahli tafsir definisikan macam tu. Fawakazahu Musa, Musa menumbuknya. Tapi ahli tafsir sebut Nabi Musa bukan nak bunuh dia, tak. Nabi Musa cuma nak mana'ahu anir rajul. Mana'ahu anir rajul. Nabi Musa cuma nak menegah dia daripada mencekik lelaki itu. Cuma apa yang berlakunya tuan-tuan, Nabi Musa tak sangka tumbukan dia mempunyai kuasa yang tinggi, ya? Nabi Musa ni dia kuat. Dia boleh angkat seketul batu yang orang lain 10 orang angkat. Kalau orang lain 10 orang angkat, baru batu tu terangkat. Nabi Musa dia boleh angkat seorang dia je. Kuatnya dia. Jadi dia tak sangka tumbukan dia membunuh. Jadi bila dia tumbuk, fawakazahu Musa, Musa menumbuknya, faqada alaihi, maka Nabi Musa telah menyelesaikan, mati lelaki itu. Ini the untold story. Ini kisah sebenar tentang peristiwa pembunuhan itu. Maknanya kalau Fir'aun betul-betul adil, betul-betul jujur, Fir'aun akan ambil cerita sebenar. Nabi Musa boleh dibebaskan. Betul? Boleh dibebaskan. Sebab dia bertujuan nak menyelamatkan nyawa. Dia tumbuk tu bukan untuk membunuh, tak sengaja mati. Kalau Fir'aun ambil cerita sebenar, Nabi Musa tak perlu dihukum bunuh. Tetapi Fir'aun memang mencari-cari perkara yang dia boleh gunakan untuk mendapat restu rakyat Mesir untuk dia membunuh anak angkatnya itu, Nabi Musa. Jadi Nabi Musa Fir'aun tutup kisah sebenar, pembunuhan sebenar, peristiwa sebenar. Fir'aun dia olah peristiwa pembunuhan ni. Dia mendakwa Nabi Musa membunuh dengan sengaja. Dia menuduh Nabi Musa dengan dakwaan palsu. Dia kata Musa anak angkat aku, bencinya dia dengan aku, dibunuhnya seorang lelaki yang sebangsa dengan aku sebab bencinya kepada aku. Fir'aun menuduh Nabi Musa resis. Fir'aun dia tuduh Nabi Musa resis. Nabi Musa telah membunuh kerana resis, padahal Nabi Musa nak menyelamatkan nyawa. Tapi dia tuduh Nabi Musa resis, membunuh bangsa Qibti sebab benci dengan Fir'aun. Maka aku terpaksa membunuhnya juga. Lalu ini yang lelaki ini ceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan. Dia berlari-lari cari. Selesai je mesyuarat, dia terus keluar. Pak saudara Fir'aun ni, dia terus keluar. Dan saya percaya, oleh kerana dia beriman dengan Nabi Musa, saya percaya, ini saya tak jumpa dalam riwayat tafsir, saya andaikan, oleh kerana dia dah beriman dengan Nabi Musa sejak lama, macam Asyah, saya percaya tentulah dia mengetahui secara rahsia di mana Musa berada. Sebab tu dia boleh cari Nabi Musa sebelum Nabi Musa ditemui oleh jentera-jentera Fir'aun. Fir'aun dah arahkan seluruh jenteranya mencari Nabi Musa alaihissalam. Jumpa, bunuh terus. Itu arahan. Kalau jumpa, bunuh terus. Itu arahan dia, tuan-tuan. Itu arahan. Ya. Jadi lelaki ni, pak saudara Fir'aun ni, dia mesti cari Nabi Musa awal, sebelum orang lain jumpa. Sebab tu dia jumpa Nabi Musa alaihissalam. Dia cerita apa yang berlaku. Dia nasihatkan
supaya Nabi Musa ini keluar meninggalkan Mesir untuk seketika, sehingga keadaan kembali pulih, sehingga nyawanya selamat. Situ satu, tuan-tuan. Yang kedua, kita melihat, tuan-tuan, inilah akibatnya seorang pemimpin yang nak orang hormat dia. Inilah akibatnya seorang pemimpin yang create. Dia create. Boleh fahamkan perkataan create, ya? Inilah akibat seorang pemimpin yang dia create. Dia buat supaya orang hormat dia. Bukan orang hormat dia kerana sayang. Bukan kerana orang sayang dengan dia, kasih dengan dia, suka dengan dia. Bukan. Tapi dia buat supaya orang hormat dia. Dia semacam memaksa orang hormat dia. Sedangkan dia tidaklah disayangi, dikasihi sebagaimana dia dikendaki. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan, Fir'aun di sini dia macam perasan. Dia perasan kononnya semua orang suka dia. Saya percaya orang-orang yang dikeliling Fir'aun ni menipu Fir'aun. Dia kata, tuanku, rakyat semua sayang tuanku, rakyat semua kasih dengan tuanku. Tuanku tengoklah, tuanku pergi mana-mana pun rakyat sambut. Kalau tuanku pergi situ, ramai rakyat sambut. Tuanku pergi sini, ramai rakyat sambut. Rakyat suka dengan tuanku. Firaun kata, ya ke? Ya, tuanku. Firaun pun percaya cakap pengampu-pengampu dia yang ada di keliling dia. Jadi Firaun sangka rakyat Mesir sayang dia, suka dia. Sebenarnya rakyat Mesir benci dia. Malah sebenarnya orang yang dikeliling dia pun tak suka dengan dia. Pakcik dia pun tak suka dengan dia. Tapi dia tak tahu orang tak suka dengan dia. Sebab apa? Orang takut dengan dia. Orang bukan hormat, tapi orang takut dengan dia. Orang takut dengan dia. Contohnya pakcik dia sendiri. Pakcik dia sendiri jadi orang kanan dia, orang besar dia, duduk dalam majlis mesyuarat dia, Hizqil bin Sabura ni, tuan-tuan. Tapi dia tak beriman dengan Fir'aun. Dia tak percaya dengan Fir'aun. Fir'aun yang mendakwa dia adalah dewa, dia adalah dewa, dia adalah Tuhan, anak dewa Osiris. Tapi dia taklah mengaku Tuhan penuh. Dia kata dia tu anak Tuhan. Ada dewa Osiris namanya, dia tu anak dewa Osiris. Macam ayah Pin juga, ya? Ayah Pin pun dia tak mengaku dia Tuhan. Dia kata dia Tuhan kerajaan bumi. Kan? Tuhan sebenar tu lain, tapi dia Tuhan kerajaan bumi. Inilah Fir'aun. Pakcik dia pun tak beriman dengan dia, tak percaya dengan dia. Pakcik dia secara sembunyi-sembunyi, secara rahsia sayang, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan sayang kepada Nabi Musa alaihissalam, sayang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu dia tak nak Nabi Musa mati. Dia risikokan diri dia. Dia tinggalkan istana, yas'a, berlari-lari dia mencari Nabi Musa alaihissalam, untuk menasihatkan supaya Nabi Musa lari keluar meninggalkan bumi Mesir. Meninggalkan bumi Mesir, tak kiralah negara mana pun, asalkan penguasa dia bukan Fir'aun. Sebab Fir'aun, dia akan guna segala kuasa yang dia ada untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi
apa nama ni, sebab itulah Nabi Musa, ada ahli tafsir kata dia keluar daripada Mesir tu, Tuhan yang bimbing dia menuju ke Madian. Tapi ada juga ahli tafsir kata Nabi Musa menuju ke Madian tu dalam keadaan memang perancangan Allah supaya Nabi Musa pergi ke Madian. Sebab apa Nabi Musa Allah arahkan ke Madian? Allah Ta'ala pun ada strategi. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, Nabi Muhammad dia nak berhijrah ke Mekah. Mekah ni duduknya Madinah. Madinah ni duduknya sebelah utara Mekah. Tapi Nabi Muhammad dia tak lari belah utara dulu, dia lari belah selatan, iaitu dia bersembunyi di Gua Hira supaya orang tak cari dia. Orang sangka Nabi Muhammad menuju ke Madinah, orang cari arah utara, padahal Nabi Muhammad undur belakang. Ni strategi Nabi Muhammad. Dia bersembunyi dekat Gua Sur. Tak sengaja ke Gua Sur ni, kebetulan ke? Tak. Gua Sur ni kata ahli tafsir, Nabi pernah jumpa masa Nabi gembala kambing. Nampak? Pengalaman Nabi gembala kambing tu ada gunanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gembala kambing umur kanak-kanak lagi. Rupa-rupanya antara kepentingan mengembala kambing tu ialah Nabi Muhammad nampak Gua Sur, dia jumpa, tengok keadaan Gua Sur. Bila dia dah besar, bila dia dah jadi Nabi, dia berancang nak tipu orang Quraisy, dia teringat Gua Sur. Jadi aku boleh pergi ke selatan, aku bersembunyi di gua yang aku pernah jumpa dulu. Gua tu memang orang lain tak jumpa. Ketika Nabi Muhammad dengan Abu Bakar duk bersembunyi dalam gua tu, orang Quraisy lalu lalang kat situ, hampir tak jumpa, hampir. Tapi jumpa jugalah, cuma dilarang untuk mereka masuk ke dalam gua tu oleh labah-labah dan burung yang buat sarang. Ya, labah-labah, ada burung buat sarang, ada labah-labah kat pintu masuk gua. Jadi dia orang kata kalau Muhammad masuk dalam gua ni, tentu burung ni dah terbang, dan tentu labah-labah ni dah koyak sarang dia. Tapi labah-labah ni sarang dia elok menunjukkan Muhammad, tak ada orang yang masuk dalam gua ni, termasuklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Nabi Musa. Kenapa Allah hantar Nabi Musa ke Madian? Allah hantar Nabi Musa ke Madian sebab Madian tu adalah darah daging Nabi Musa, ya. Dia adalah penduduk Kan'an, anak cucu Nabi Ibrahim. Yang duduk yang duduk di Madian tu adalah anak cucu Nabi Ibrahim, yang merupakan darah daging nenek moyang Nabi Musa alaihissalam. Dan memang di sana ada Nabi Shu'aib. Allah merancang untuk menemukan Nabi Musa dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, saya kira saya pun nak jaga suara juga ni. Besok nak ceramah lagi. Dah seminggu dah tak ceramah tuan-tuan. Ya, isteri saya kata suara masih tak elok, dia kata cutilah lagi, ya. Saya kata kalau boleh makan nasi tanpa lauk, macam cerita MB Kedah kan, makan nasi berkuah kan,
bekas minyak goreng ikan kan. Orang miskin, bekas minyak goreng ikan tu dia simpan. Bila dia tak ada lauk, tak ada ikan, minyak tu digaul dengan nasi, dia makan. Saya kata kalau kita nak makan yang tu bolehlah kan. Dah seminggu dah tak ceramah ni kan. Dia kata tak apalah, jomlah, dia kata jomlah. Jadi tuan-tuan, suara saya mula nak cedera ni, jadi isyak pun dah nak masuk jadi saya minta maaf lah saya mohon berhenti sekarang dan saya pun nak minta izin tinggalkan majlis. Saya dah jamak solat isyak saya, nak ambil anak. Saya takut dekat bus stand tu, takut ramai orang lelaki yang risau pula dia seorang je, tak ada orang lain. Sebab dia nak pergi dengan kereta orang, takkan nak parking mana pula, nak balik Ipoh besok nak ambil balik. Jadi dia pergi tanpa kereta, dia naik bas pergi situ, saya ambil dia dan bawa balik Ipoh. Jadi tuan-tuan, minta maaf kerana terpaksa berhenti di sini. InsyaAllah terjumpa lagi dalam jadual-jadual yang akan datang. Moga-moga kita semua dah masuk pun diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu juga saya dengan Desa Surada ni, dah lama tak datang, 4-5 bulan dah rasanya. Rasanya memang betul lah tuan-tuan. Masa saya nak bedah besok, dan saya dalam hati saya 90% mati. 10% je hidup. Sebab doktor kata saya ada risiko selepas bius tu tak bangun. Sama ada saya koma, pendek ke panjang ke tu tak pasti, ataupun tak sedar langsung habis. Waktu saya rasa saya 90% mati, 10% hidup tu tuan-tuan, apa yang saya rindukan sebelum saya dibius di atas meja bedah tu, sebelum saya tak sedar, yang saya merasakan seolah-olah tak sedar ni habis dah, tak sedar terus. Saya sangka gitu dah. Tuan-tuan tahu tak, antara yang saya rindu waktu tu, ni maknanya aku tak ada dah ni, anak bini aku yang ada kat luar tu tak jumpa dah. Itu adat. Saya merindui anak bini saya. Tapi tuan-tuan tahu tak, antara yang saya rindu atas meja bedah tu, bila saya rasa saya akan mati, kelas ceramah ni lah, kuliah ni, saya teringat tak ada dah aku ke surau-surau bagi ceramah, bagi kuliah. Terhenti dah dakwah aku, terhenti dah ibadah aku, bekalan yang aku nak cari bagi kehidupan ini. Tuan-tuan rindu, insya-Allah rindu kepada dakwah ni. Kalau kita mati besok, tuan-tuan pun macam tu, tuan-tuan pun akan rindu duduk-duduk di kubur tu esok, berehat-rehat. Sebab tuan-tuan semua orang beriman, orang yang beramal soleh. Kubur tuan-tuan tu tempat rehat. Tuan-tuan rindu nak balik ke dunia, rindu nak dengar kuliah kan, tapi tak boleh, tak boleh, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar tu saja. Saya bagi tertutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk jariah yang berterusan, jom berinfak ke Kompleks Pendidikan Islam Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi, demi masa depan akhirat kita bersama.